Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Akhirnya disahkan oleh Menteri Ekonomi sendiri, Rafizi Ramli, yang juga penyandang timbalan Presiden PKR hari ini. Akhirnya Rafizi Ramli membuat pengakuan akan meletak jawatan. Akan meletak jawatan. Memang sahlah Rafizi Ramli akan meletak jawatan. Tapi persoalannya adalah bila. Tapi yang ini yang saya boleh kongsikan kepada Anda. Rafizi letak jawatan menteri jika kala pemilihan PKR. Memang sah akan letak jawatan jika kala pemilihan PKR. Penyandang timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyatakan kesediaan untuk meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatannya dalam pemilihan PKR akan datang. Mengakui dia sebenarnya agak lega dengan kemungkinan itu. Menteri Ekonomi itu berkata, dia akan mempunyai lebih banyak masa dan lebih bebas bersuara dalam pelbagai isu. Kalau saya kalah, saya letak jawatan dan jadi ahli parlimen biasa. Saya bersyukur kerana ada hikmah beberapa perkara. Saya tak dibebankan dengan tugas jadi menteri. Teruk tahu jadi menteri, banyak tanggung jawab tak terbuat. Yang kedua, saya lagi gembira, mulut dan tangan saya tak terikat. Sebelum ini saya anggota pentadbiran. Kalau saya tersetuju pun, kalau saya tak setuju pun, contohnya Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, saya tak boleh sebut secara terbuka sebab saya anggota pentadbiran. Ia akan langgar etika kerana keputusan dibuat oleh Perdana Menteri. Jadi saya terpaksa tutup mulut, katanya dalam siaran langsung podcast yang bakar menteri. Mengulas contoh lain, Rafizi berkata dia juga terpaksa berdiam diri meski tidak bersetuju dengan Ketua Pemuda UMNO Dr. Omar Saleh mengenai pelbagai isu. Katanya, sekiranya dia bersuara, ia akan mengakibatkan media melaporkan tentang perbalahan antara menteri. Rafizi dicabar oleh Sekutu Lama Nurul Izzah untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Nah, makna kata pengakuan Rafizi di sini adalah beliau mungkin nak bercakap tentang pelantikan semula Nurul Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, dan pada masa yang sama beliau juga terpaksa berdiam diri meski tidak bersetuju dengan Ketua Pemuda UMNO Dr. Omar Saleh mengenai pelbagai isu. Adakah dengan ini sebenarnya Rafizi tidak bersetuju dengan kawan-kawannya di dalam kerajaan, ataupun sebenarnya beliau memang mempunyai niat untuk keluar daripada parti, keluar daripada kerajaan, ataupun mungkin lebih teruk lagi menyokong pembangkang. Saya pun tidak tahulah. Tapi dalam politik karena orang Malaysia, netizen percaya apa-apa pun boleh berlaku. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan satu isu yang menjadi sebutan ramai orang, bukan sudah cerita kedai kopi, bukan lagi cerita dongeng ataupun cerita dibuat-buat, tapi berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang menjadi satu cerita ramai orang kerana melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin, melibatkan beberapa wakil-wakil rakyat di dalam kepimpinan politik kerajaan negeri Sabah. Nah, saudara-saudara, setelah di dalam isu ini disebut nama Ketua Menteri Sabah, setelah nama Haji G disebut, kita tidak tahu beliau bersalah atau tidak, tapi nama beliau ada disebut di dalam skandal ini. Jadi, apa pula pandangan daripada parti-parti kepimpinan-kepimpinan politik yang lain di dalam negeri Sabah? Nah, akhirnya antara yang selalu bercakap berkaitan dengan isu ini adalah parti warisan yang terkini, saudara-saudara.
pemuda warisan buat satu kejutan besar. Pemuda warisan jangka Haji G diheret ke mahkamah dalam masa terdekat. Nah, ini satu kejutan besar untuk Haji G, untuk kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah dan juga GRS. Pemuda warisan menjangkakan pemimpin politik Sabah, termasuk Ketua Menteri Haji Jinor, yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah berkaitan lesen cari gali mineral akan diheret ke mahkamah dalam masa terdekat. Adakah dengan ini, contohlah, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor diheret ke mahkamah sebelum tarik pembubaran Sabah, sebelum tarik PRN 17 PRN Sabah pada tahun ini, adakah beliau secara otomatis tidak layak untuk bertanding? Lebih teruk kalau Ketua Menteri Sabah ditangkap. Nah, ini menjadi pertanyaan lah. Sebab rata-rata komen yang saya terima daripada netizen mungkin bukan penyokong kepada Haji G memberikan cadangan, ataupun mungkin ya cadangan. Mereka kata mereka tidak suka pemimpin yang rasuah. Nah, siapa pemimpin yang rasuah? Nah, kita pun tidak tahu siapa, tapi kalau ada pemimpin yang rasuah, sudah pasti harapan netizen adalah mereka ini ditangkap. Ketua Pemuda Warisan Terence berkata demikian selepas PH dan BN mengumumkan kerjasama dalam PRN akan datang. Seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Sabah, ingin tahu apa mesej yang dihantar oleh Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan PHBN berhubung keputusan meninggalkan GRS. Adakah sesuatu tangkapan akan berlaku terhadap Haji G, Speaker Dun dan 8 adun GRS yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah? Kemungkinan besar mereka yang terlibat dalam skandal rasuah akan dituduh ke mahkamah dalam masa terdekat. Makna kata di dalam artikel ini, di dalam kenyataan Ketua Pemuda Warisan berkata, bukan saja nama Haji G yang mungkin boleh diheret ke mahkamah, tetapi 8 adun yang terlibat. Haji G yang juga pengurusi JRS berkata gabungannya bersedia bertanding solo. Akan datang sekiranya PHBN sudah muktamad untuk bekerja sama. Ketua Menteri menegaskan bahwa parti Sabah mesti menjadi teras kerajaan negeri. Manakala, saudara-saudara, Anwar pula sebagai PM ada membuat kenyataan mahu Haji G mengetuai rundingan GRS PH. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, Ketua Pemuda Warisan mendakwa Haji G mengemis kerjasama dengan PH sebelum ini untuk mendapatkan perlindungan berhubung skandal rasuah yang melanda pentadbirannya. Namun beliau gagal mencapai matlamatnya. Seluruh rakyat Sabah tertunggu-tunggu perkembangan seterusnya. Kita berharap 10 YB termasuk Haji G yang didakwa melakukan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa akan menerima hukuman yang setimpal. Pada 29 April lalu menjangkakan, SPRM pada 29 April lalu menjangkakan laporan forensik berhubung video dakwaan rasuah melibatkan beberapa adun di Sabah berkaitan isu pelesenan lombong mineral. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya sedang melakukan penelitian rapi terhadap semua 10 klip video yang diberikan memberi maklumat berhubung skandal rasuah berkenaan.